Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat istinja dengan batu. Satu, bahawa tidak kering najis yang keluar. Maknanya kalau kering tak boleh istinja lagi. Dua, dan tidak berpindah najis yang keluar itu pada tempat keluarnya. Najis yang keluar itu jangan pindah pergi kepada meleleh tempat lain. Kena duduk di kawasan dubur tu ya. Kalau dubur, kalau zakar di kepala zakar. Tiga, dan tidak melampaui najis pada safhah dubur, iaitu tempat bertangkup dua papan punggung tak kala berdiri. Bila kita berdiri tempat bertangkup papan punggung tu, jangan melampaui itu safhah. Yang keempat, tidak melampaui hasyafah zakar pada kencing laki-laki. Laki-laki bukan go tak laki-laki. Dan bahawa tidak sampai air kencing perempuan kepada tempat jimuk dalam lubang jimuk lubang parak. Yang kelima, tidak mendatangi atasnya najis yang lain daripadanya. Najis yang suku jangan datang kepada najis hak tubik, hak tempat tubik najis. Najis suku tak boleh istinja tu. Demikian lagi sewaktu yang suci lagi basah, yang lain daripada peluh, ataupun suatu yang kering yang bercampur dengan najis yang keluar itu sama juga dah. Mana demikian lagi itu seperti najis juga lah, najis yang lain. Suatu hak suci mengecik kena dubur dia, istinja tak boleh dah. Ataupun peluh sama juga. Maka jika ketiadaan sesuatu syarat pada tersebut dan saja ta'yinlah air, maknanya mesti kena pakai air. Istinja dengan batu tak boleh lagi. Takmilah ni sebagai nak mentakmilahkan dalam bab istinja yang tidak disebutkan oleh pengarang, maka saya sebut dan kita sebut sikit di sini sebelum masuk bab wuduk. Tatmimul faidah dia panggil takmilah. Ada istinja. Satu, pada siapa yang nak masuk tandah, maka disunatkan baginya nak nyo sekali lagi, bahawa tidak membawa dan menanggung sesuatu yang tersurat, yang tertulis di atasnya zikrullah. Macam itu baginya. Bila kita nak masuk bilik air, jangan nak bawa lah surat sodok gapo nama Tuhan, tak sah. Letak di luar lah, daripada Quran dan lainnya, daripada segala kitab-kitab. Ini masuk dalam bilik air, bawa Fathul Bari, pergi demo, tak sadar bawa lah tu, tak di luar. Dan segala kertas-kertas dan wang kertas tertulis atasnya zikrullah. Baca duit kat kita tak ada ni, duit Thailand, duit Malaysia tak ada tulis. Tapi kalau duit Libya, duit negara Arab setengah tu dia tulis je Quran, zikrullah nama tu ada. Sawak masuk tak luar habis, tak tahu lah tu. Tetapi buat masuk habis tak tahu tu. Masalah duit ada tertulis ayat Al-Quran mengikut pendapat hukum syarak, kita tak ada wuduk boleh bawa. Hukum fiqh tu tak mesti mi'at semayah tu, pasal umlah duit kita guna hari ya. Cuma ada bilik air jangan bawa, kerana membesarkan baginya. Dan pula kadang mengikut dengan Rasulullah pada hadis riwayat Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' wada'a khatamah. Adalah Nabi apabila beliau masuk tandas, beliau meletak cicing tak kat luar. Cicing Nabi dia ada Muhammad apa dah Rasulullah. Cicing Nabi, khatam Nabi hatullah ya. Cicing itu juga sebagai cok muhu khatam hatullah ya. Dia tertulis Muhammadur Rasulullah ada. Maka Nabi bila masuk bilik air cak tak di luar. Lepas tu kalau kita pakai cicing terah kemuning wasubah kok apa tak ada nama Tuhan, masuk pergi bilik air tak ada masalah tu. Bukan dah haram apa pun.
Ya, tak luar tu. Tak boleh sebut dia tawar. Betul etika akidah bukan lagu tu ya. Syarat dak boleh. Adalah atas cicingnya itu tertulis Muhammadur Rasulullah, cici Nabi. Kerana datang pada hadis anna naqsha khatamih kana Muhammadur Rasulullah. Bahawa ukir cicingnya, ukir itu lukis, ukir yang disobek di atas cicing dia adalah Muhammadur Rasulullah. Itu juga jadi bohong kota. Dan sudah didahulukan kaki kiri ketika masuk ni ada dia ni. Masuk kiri. Di kaki kanan bukan di itu nak. Dan sudah didahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar daripada nak dan gitu. Dan kaki kanan ketika keluar. Kaki kiri ketika masuk. Hak kanan ketika keluar. Daripadanya tandah. Kerana bahawasa tiap-tiap barang yang ada daripada bak takrim, bak memeliharakan, dimulaikan pada dengan yang kanan dan yang lain itu bagi yang kiri. Ini hak ma'ruf lah kita fiqh lagu tu lah. Dua disunat kamu baca ketika masuk tandah doa. Ketika masuk bukan baca di dalam, baca di luar. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Antaranya kerana hadis anak kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adalah Nabi apabila beliau masuk tandah beliau membaca Allahumma inni ila akhirih. Itu doa Nabi baca. Hadis itu Sahih Bukhari. Dan baca ketika keluar daripadanya. Ketika keluar maknanya baca setubik pas keluar dah. Dia baca dalam kau nak tubik. Bila tubik di luar, ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ayat Nabi dia saja cukup lengkap. Ada hukum ke wajib? Ada. Ajar belaka. Karena hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu kata, "Kana Nabi idza kharaja minal khala' qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani." Adalah Nabi apabila beliau keluar daripada tandah, beliau berkata dan membaca alhamdulillah hingga akhir. Yang ketiga, hari berhadap ke arah kiblat dan membelakang ke dia ketika qada hajat. Ini mengikut pendapat mazhab kita. Hadap kiblat, belakang kiblat tak boleh. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Apabila ada demikian itu pada padai, tempat luar dan tempat luar yang kosong, tak ada dinding, tak ada pokok kayu, tak ada kerabuk. Sudah tidak ada je satir, perkara yang menutup, satir bahasa Arab, yang terangkat, yang tinggi, yang menutupi aurah. Maknanya kalau ada satir, tak apa, kita sekat dengan besi zinc sekeping ke, tak apa lah tu. Dan seperti demikian itu juga hari keduanya apabila ada ia pada binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Binaan qada hajat tak apa. Setelah tidak ada satir juga, tak ada. Macam dalam rumah luar kan. Mungkin sedia untuk qada hajat. Kalau kita duduk tempat luar lagu tu tak ada satir di antara kita dengan dia sana itu, tak boleh betul lah. Binaan yang disedia tak apa. Dan harus demikian itu pada binaan yang disedia, makna yang dicadangkan untuk qada hajat. Tandah, bilik air, untuk dia dah. Ada kiblat apa tu? Maknanya kalau kita buat jambai, bilik air letak kepala jambai tu, tak mesti kita berlari kiblat lah. Pasal apa? Ada dinding belakang dah. Ada masalah. Ada setengah tu di dasiak dah, berlari kiblat pula kepala, muhuzab ayah. Sengit kepala ramai, takut lari kiblat. Nah, tak dah. Dengan kata ada ahrai dan makruh dan tidak khilaful aula. Ada hadis Abu Hurairah katanya bahawa Nabi bersabda ya. Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti aw al-bawl fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha. Apabila pergi seorang kamu kepada berak ataupun kencing, bila nak berak, bila nak kencing, janganlah berhadap ke arah kiblat dan janganlah membelakangkan dia. Dua-dua.
Bukan pihak jatuh, pihak naik kiblat. Cuma negara kita sebelah Asia ni, bila kata kiblat, ada pihak jatuh matahari itu. Dan sebuah negeri lain, tak, jihad lain. Dan tidak dimakruhkan berhadap ke arah kiblat dan membelakangkan dia pada ketika beristinja. Kawasuh apa? Kawasuh berak, dekat campur dengan batu, tak ada masalah. Tak makruh. Adapun ketika jimuk, berkat ada kiblat ada apa. Adapun ketika meluarkan angin, nak ketuk paling kiblat. Apa tu? Berkat-berkat. Berkat tak kena cara tu. Kerana lari pada berhadapkan dia dan membelakangkan dia itu dikait dengan ketika kecing dan berak. Itu tak boleh. Akan tetapi wajib menutupkan daripada orang melihatkan dia pada ketika istinja dan qada hajat. Waktu kita basuh baik, waktu kita qada hajat. Waktu kena tutup aurat kita tu. Oleh dia menapa? Katuk. Kata kil dimakruhkan berhadap ke arah matahari ataupun bulan. Ada kiblat-kiblat ni matahari naik ataupun bulan ataupun Baitul Maqdis ataupun Madinatul Munawwarah ketika kecing dah berak. Makruh ni pendapat kil. Dan tidak dimakruhkan membelakangkan dia. Tetapi berkata Imam Nawawi dalam kitab tahqiq ni sejilid lah. Kitab ni baru cerita lah. Satu jilid kitab tahqiq Imam Nawawi yang ditahqiq oleh Syekh Qasim Nuri. Syekh Qasim Agha Nuri, ulama Suria, Tabaq Darul Fajri, baru ada. Kita pun cari lama juga tapi baru beli. Cuma tidak takmilah bab fiqh siapa di, tak silap bab riba apa siapa. Sikit lah. Tak takmilah. Bahawasanya tidak asal, yakni dalil bagi makruh. Tak ada asal dalil bagi makruh. Maka pendapat terpilihnya ialah haruh. Dari situ pun khilaf ada kitab tahqiq. Bukanlah kitab Minhaj, Muhazzab dan Majmu'. Hak Datuk Nawawi belaka 3 buah tadi. Jadi makruhkan kecing berdiri daripada ketiada uzur. Kalau tak ada uzur makruh berdiri. Kecing kan? Oh ya, tak apa lagi tina masalah. Nak basuh ke perang habis. Kata nak ke sarung. Itu bik lain. Maka baik. Kerana bahasa tidak aman daripada merencik. Merencik air kencing di atasnya. Dan tidak dimakruhkan dia kerana uzur. Ada uzur tak apa. Kita nak duduk tak boleh. Nak lipat lutut tak boleh. Berdiri. Sebab kita uzur. Kerana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas subatata qaumin fabala qa'ima. Bahawa Rasulullah datang ke tempat buang sampah bagi satu kaum. Tempat buang sampah ni tempat keduk tahuk sampah. Beliau kencing hal keadaannya berdiri. Ada sahih Bukhari, ada menunjuk kata di situ boleh kencing dah berdiri bila ada uzur. Sebab tempat tu kotor sangat. Termasuk uzur dah tu. Keempat, makruhkan kencing dalam air yang tenang. Tenang ni air yang tidak berlari. Air yang hening kita kacau juga dah. Apa dah? Air yang berlari lah. Air derah. Ma'ul jari. Dah, ada ma'ul rakid. Air dia tak lagi. Ada air tu sedikit ataupun banyak. Pada hadis riwayat Jabir daripada Nabi SAW. Anna Nabi naha ayyubala fil ma'ir rakidi. Bahawa Nabi melarangkan daripada kencing dalam air yang tenang. Tenang, hening, maksudnya air yang tidak berlari. Air itu setepak. Macam sepala kolah. Kalau air sungai, mengalir. Tak apa. Bila kita kencing, dia pas bawah. Dan seperti kencing itu, berak. Sama juga. Hukum, bahkan berak itu lebih aula. Tu baik tak supa dah buat tu. Berak tak ada usaha isi, dia isi. Lagi, aula lagi. Dan larang itu ialah larang makruh. Telah ditanggungkan dia oleh Imam Nawawi dan di atas larang haram. Ada mengatakan haram, ada. Khilaf pula situ makruh dan haram. Jadi makruhkan kencing dalam lubang. Jangan nak cari pasal tu. Ada tuai. Nak kena senduk tak pasal.
Ada terkadang keluar pada lubang itu oleh binatang yang menyakitikan dia ataupun kembali atasnya air kecing itu. Itu ia syarak tersiwi buat sebab tu. Karena hadis riwayat Abdullah bin Sarjis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri, melarang oleh Rasulullah bawa kecing dalam lubang. Jadi makruh kita tu silap tulis. Dan dimakruhkan juga beki tu dia saya tak kenal. Okey, dan dimakruh tak makruh kencing pada tempat tiup oleh angin. Apa makna? Jalan angin. Tempat jalan angin pupuk. Bila kita kencing dia mengecil habis kena ke paha kita tu. Karena bahawasa membawa kepada merencik pada. Dan seperti demikian itu juga kencing pada tempat yang kerah. Kita pacar atas batu kan. Dia mengecil lah, makruh. Lagu tu adalah hukum tersebut tu. Ada setengah dia kencing pacar atas batu, power gagah bagai. Kelain tak batu lah bilik air. Ni pacar je berkelok batu. Ngalamo kelamo erak. Batu tak ada warik tu. Apa ngecik tu ada. Gagah bagai kena kisah kira kot lain lah. Belana lagi benda-benda tu. Mungkin nak semula orang. Dimakruhkan juga kencing dan berak pada tempat berhimpun manusia pada musim panas dan musim sejuk. Ini terkadang mau pada hari ni sebab menyakiti orang ni. Pak ada berhimpun musim panas musim sejuk. Dan pada jalan manusia, kerana hadis ittaqul la'anain. La'anain qalu man la'anin ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Takutlah, yakni beringatlah kamu akan dua perkara yang dilaknat orang yang mengerjakan kedua. Siapa yang buat ni orang laknat, kata mereka sahabat, apa ia la'anani wahai Rasulullah. Beliau bersabda, itu orang yang berak di jalan manusia ataupun pada bayang berteduh mereka itu. Sebab kita teduh musim panas kita berak situ. Ni bukan setakat makruh dak ni, membawa kepada jadi haram sebab menyakiti orang ni. Pak orang duduk pak duduk. Tapi kalau tempat orang duduk tu untuk nak buat maksiat, maka tu terkadang diwajibkan berak pula situ supaya nak menghilangkan benda mungkar dia panggil. Ataupun kecing. Pada mula gebuh lah pujuk termasuk berak setupuk. Wajib tu. Kena beringat tu lah ikut tendem. Buka tengok air tak ada isi. Esok tak ada dah situ. Kita pun lari betul lah. Kena beringat lah tu lah. Dimakruhkan kecing dan berak pada tempat luruh buah-buahan. Pak buah kayu luruh. Kerana bawasa terjatuh di atasnya. Dan ternajislah ia buah-buahan. Dan hari kencing dan berak di antara kubur. Celah-celah. Atas kubur. Supaya juga. Antara pun tak boleh juga. Yang kelima, dan dimakruhkan bercakap tengah-tengah qada hajat. Dan tak boleh menjawab salah. Kalau gawi pun dah senyap dulu lah awak. Lagu mana lagi. Kau jawab. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Hei. Kau dulu lah. Waalaikumsalam tu. Ni. Salam. Duk ana tu. Tengah-tengah berak. Kau dulu. Dan tidak memujikan Allah tika bersin. Sudah kecil tu. Makruh. Dan tidak menjawabkan azan. Sejawab. Dan bahawa Nabi telah memberi salam di atasnya oleh seorang laki-laki tengah-tengah qada hajatnya. Maka beliau Nabi tidak menjawabkan dia akan salam seorang laki-laki sehingga ia berwuduk. Kerana beliau bersabda bagi, inni karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku benci menyebutkan Allah melainkan atas tuhu. Nabi kita ni kalau nak jawab salam ni kena ada wuduk dulu. Tu adat Nabi. Kalau tak ada air semaya tak jawab. Yang dikatakan lebih air. Disunatkan beristibrak yang keaneh daripada kencing. Istibrak ni mana kita buat apa cara yang untuk membersihkan kencing daripada
tepat keluar. Sibrak dia panggil. Ketika terputus dan dengan bertanah nuh. Tanah nuh tu bahasa kita panggil wak soro. Gehe. Tu tanah nuh. Geraham. Tak, apa dia panggil? Wak lah soro macam semua orang tua-tua kecil ni. Dah berjalan nak bersejak kecil dan sebagainya. Supaya tidak tinggal tempat lalu kencing itu oleh sewaktu ditakutkan keluar. Dan tidak lama berhenti pada tempat qada hajat. Sunat jangan duduk lama tempat qada hajat. Ya, sebab nak buat was-was. Dan tidak lama duduk qada hajat. Kerana bahawasanya akan mempesakai penyakit bawasir. Satu ilahnya. Kalau kita berak lama, nak timbul penyakit bawasir, mengikut disebutkan oleh ulama. Yang ketujuh, disunatkan istinja dengan tangan kiri dan dimakruhkan istinja dengan tangan kanan. Mudah-mudah tak? Dimakruhkan juga sentuh zakar dengan tangan kanan. Pendek kata kanan sudah pergi terkalu dah. Pergi batik air, cetong air boleh. Wajib. Kemudian apa ni malaikat apabila perlu dan berhajat. Bila berhajat tu pergi tak apa. Kiri kita ni guna tak boleh, tak ada arah lah tu. Kiri sakit. Ada hadis riwayat Abu Qatadah daripada Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna zakarah bi yaminih wa la yastanji bi yaminih." Apabila kencing seorang kamu, jangan mengambilkan zakar itu dengan tangan kanan. Jangan juga istinja ia dengan kanan. Ada yang terakhir, disunatkan bahawa tidak tilik pada faraknya. Pasal dah tengoklah dia sendiri dah. Hak orang tu tak boleh salah tu. Sesuatu yang keluar daripadanya. Kecing kata haid ke jangan tertilik. Kalau panas buka kipas, kalau panas di belakang. Kalau boleh duduk lah. Dan tidak kepada langit. Tilik langit. Saya tengok. Dan tidak bermain-main dengan tangannya. Dan tidak berpaling kanan ke kiri. Untuk rojak ke yang kita sebut ada 7-8 perkara ni bukan oleh kitab Fiqh Syafi'i. Mughni, Muhazzab, Majmu', Hawi Kabir bagi Mawardi. Kitab Mu'tamad Syafi'i belakang. Buka tengok sana. Babul wudu, ini bab menyatakan mengambil air semaya. Apa makna wudu? Turun bawah nak peluah dia sikit. Wudu itu adalah sepenting-penting wasilah syar'iyah. Wasilah dengan makna jalan ni syarak ataupun tangga bagi menghilangkan hadas kecil daripada anggota, supaya jadi seorang Muslim itu orang yang bertaharah, yang suci, dan menunaikan segala perbuatan yang disyaratkan oleh syarak bagi taharah. Ta'rif wudu. Wudu dari segi bahasa, lugatan, dibacakan dengan dhammah wa. Wudu diambilkan daripada kalimah wada'ah yang maknanya nazafah. Itu segi lugah. Tak tahu pun tak apa tu. Cuma nak ambil tahu, lugah lagu tu. Adapun kalau dibacakan dengan fathah wa, wadu, maka dengan makna nama bagi air yang diberwudukkan dengannya. Kalau baca wadu pada air, baca wudu. Wudu pada istilah tu ialah isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin. Maksudnya diistimalkan air pada anggota tertentu. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu anggota. Dan dinamakan dia akan perbuatan tersebut dengan demikian itu dengan wudu. Sebab apa kita panggil wudu? Karena bahawasa memberi bersih ia akan anggota. Banyak cuci anggota. Dan bagi wudu tu syarat-syarat dan fardu dan sunat-sunat. Banyak lagi lah kita akan sebut depan tu. Jadi sebut oleh pengarang tuai pantai asal. Tarikh disyaratkan wudu. Bila wudu ni tuai fardu? Pendapat yang ternyata wajah. Nasbah dalil. Difardukan wudu itu sekali dengan difardukan salat. Sekali ya.
Malai Isra Mi'raj jugalah. Nak fardu semaya sekali dengan wudu. Iaitu sebelum hijrah 1 tahun, dan wudu ini adalah di antara khususiat. Benda yang ketentuan ini umat sahaja, tu khususiat. Di kalangan umat lain tak ada. Umat Nabi kita ya, dengan disebut kepada umat-umat dulu. Tidak bagi para anbiya yang dulu. Nabi dulu tak ada wudu. Tapi pendapat yang asah, wudu itu adalah setengah pada syariah yang qadimah. Ada juga ulama yang mengatakan wudu ni di antaranya syariah hak dulu juga, macam puasa lah. Nah, dulu Nabi kita dulu puasa dah juga. Kama kutiba alal ladzina min qablihim la buat puasa tu kah? Mungkin Nabi kita tak. Maka wudu pun sama juga, ada sebagai pendapat ulama. Pendapat yang asah lagu tu dia kata. Dalil disyaratkan wudu. Dalil ba'as semaya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sapadi ka'baini. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapuhlah sebahagian dari kepala kamu. Itu cara wuduk lah tu. Jadi kaifiat wuduk ni disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kaifiat semaya tak ada, hadis sebut tu. Cara semaya tu dalam hadis, dalam Al-Quran tak ada sebut kaifiatnya. Sifatus salah sebut oleh hadis Rasulullah. Tapi sifatul wuduk dalam Al-Quran sudah sebut. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali itu dua mata kaki lah kita panggil. Dalil yang kedua daripada Abi Hurairah katanya bahawa Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerimakan salat seorang kamu apabila ia berhadas. Kalau kata semaya pun tak jadi, sehingga berwuduk bila ambil semaya tak apa. Yang ketiga, terjadinya ijmu' para muslimin di atas disyaratkan wuduk semenjak Rasulullah sampai ke hari ini. Ini masalah hak mujma'un alaih, hak ijmu'. Kelebihan berwuduk. Jadi dalil, syarat, tarikh itu kelebihan. Satu-satulah kita sebut bagi sini. Di antara kelebihan berwuduk, hadis yang panjang lebar sangat daripada Abdullah As-Sunabihi radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah bersabda, "Iza tawadda al-'abdul mu'minu famadmada." Kita ambil hajawi lalulah, hadis tu panjang sangat, kita ringkas ke Arab tu. Apabila berwuduk seorang hamba yang mukmin, maka ia berkomo-komo. Komo ni sunat dalam mazhab kita. Dan sejak keluarlah kesalahan-kesalahan pada mulutnya. Rasa kecil lah. Apabila beristinsar, istinsar di mana mengeluarkan air daripada hidung. Bila kita bubuh, keluarlah kesalahan-kesalahan daripada hidung. Apabila membasuh mukanya, keluar kesalahan daripada mukanya, sehingga barang yang di bawah bibir dua mata ataupun keluar belakang. Dan apabila membasuh dua tangan, keluarlah kesalahan dua tangannya, sehingga barang di bawah kuku-kuku dua tangan. Di bawah kuku ni, dalam celah-celah kuku lah, tak kuku. Apabila sapu kepala, keluarlah kesalahan pada kepalanya, sehingga keluarlah pada dua telinga. Apabila membasuh dua kakinya, keluarlah kesalahan pada dua kaki, sehingga keluarlah barang yang di bawah kuku-kuku dua kaki. Takrif hadis tu baca sendiri. Cuma hadis itu dikilah oleh ulama. Mengikut pendapat Al-Hakim, hadis itu sahih di sisi dia. Wa qala Zahabi la yakni ghairu sahih. Hadis itu dah. Hakim kata hadis sahih, Zahabi kata dak, hadis itu tak sahih. Tak apalah, bab fadail ni boleh kita beramal. Bermula fardu wuduk 6 perkara, tak ada khabar tu. Fardu wuduk ni perkara
Sebelum kita nak masuk kalam mati hak ni perkara, kita tengokkan dulu bawah. Di sini pengarang. Pengarang tu Syekh Ahmad Dawudi. Al-Fatani tu kitab Usahul Afrah. Tidak menyebut dengan syarat-syaratnya. Dia sebut fardu, syarat tak ada depan tu. Maka untuk mensempurnakan bab wuduk ini kami ingin menyebutkan syarat-syarat. Jadi kita wari suku dah syarat. Maka di antara syarat wuduk itu ialah satu, bahawa adalah wuduk itu dengan air mutlak. Itu syarat dia tu. Dan disyaratkan bahawa mengetahui bahawa air mutlak, kita kena tahu kata air yang kita akan guna tu air mutlak. Syarat tahu tu kena tahu juga, walau dengan jalan zon sekali. Syarat kena tahu. Yang kedua, ketiadaan ada hail. Apa hail? Iaitu manik ataupun satir. Manik ni perkara yang menegahkan sampai air. Satir pun perkara yang menutupikan di tubuh badan kita pada sampai air. Itu satir. Hail bahasa kita perkara yang menyekat. Hak tular je tu. Dua tiga perkara tu. Lebih kurang makna dia. Di atas anggota wuduk. Syarat yang ketiga, berlari air atas anggota yang dibasuhkan dia. Kalau kau dah kata sapuh tak berlari, tak boleh, dia kena berlari. Maksud berlari ni mengalir. Itu berlari. Dia kena basuh. Kalau sapuh celupkan air basah tak ada. Ketiga, ketiadaan ada munafi, yakni perkara yang menafikan wuduk. Kalau ada munafi tak sah, seperti nifah. Orang tidak mari semaya boleh tak? Tak boleh. Cara cemik pasal ada manik, ada munafi, dan sentuh zakat dan sebagainya. Yang kelima, ketiadaan sarif. Apa makna sarif? Yakni perkara memalingkan pada wuduk. Kalau kita ambil semuanya, kita ubah beradu malah nak buat wuduk, tak boleh lah. Itu sarif, niat beradu. Dan demikian itu dengan ada berkekalan niat, dan ada Islam, dan ada tamyiz. Jika anda mengetahui kafiat berwuduk, cara kena buat wuduk tu kita kena tahu. Yang ketujuh, menghilangkan najis. Kalau najis kat tubuh kita, kena buai dulu. Yang ke-8, bahawa membasuh serta anggota yang dibasuhkan dia itu akan satu juzuk pada barang yang berhubung dengan dia. Supaya tahqiq meratai anggota yang dibasuh itu. Membasuh serta anggota yang dibasuhkan dia itu satu juzuk pada barang berhubung. Maknanya kalau kita kata kita wajib siapa sekat siku ya basuh, kena telajak pakai tahqiq supaya nak tahqiq wirata siku. Mala yatimun wajib illa bihi fa huwa wajibun. Yang kena basuh sekat siku ya, berlebih sikit. Nak wi tahqiq anggota yang kita basuh, nak wirata. Yang ke-9, tahqiq muqtada ataupun muqtadi, yang mewajibkan bagi wuduk. Muqtadi ni makna perkara yang menghendaki mewajibkan bagi wuduk. Syarat kita nak ambil air semaya, syarat kata kita ni tak ada air semaya seperti ambil bila kita nak semaya lah. Maka jika ada yang berhadah ataupun tidak, dia ni ada ke tak ada air semaya ni, maka berwuduk ya. Kamu ni ternyata bahawa adalah ia berhadah, dan saya tidak sah wuduknya atas pendapat yang asal. Tak boleh. Maknanya kita nak ambil air semaya ni, kita nak buat wuduk ni, yakin kata kita tak ada kalau kita nak semaya. Adapun kalau kita nak tajdid tu bab lain tu. Kita nak baru air semaya tu bab lain. Yang ke-10, bahawa terdulukan dia oleh istinja. Nak ambil air semaya kena istinja dulu, basuh kecil berak dan melihara bagi mereka berhajat kepada. Yang ke-11, disyaratkan masuk waktu pada wuduk darurah, seperti salisul bauli dan perempuan mustahadah. Kalau tak masuk waktu tak boleh ambil. Habis. Di antara fardu wuduk ini sebagai mata ideal ni semua. Fardu yang pertama niat. Tak kala awal membasuh satu suku, yakni satu juzuk daripada muka, yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku pada muka. Mula-mula kita jiruh muka tu, niat situlah. Dan tidak disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Dan tidak, cuma kita jangan ada munafi tu, jangan ada sarif. Kita jangan batal niat tu. Dan tidak dipadakan menyertai niat
dengan barang yang dulu pada muka. Niat belum pada muka tak boleh. Niat basuh-basuh tangan. Seperti niat tak kala membasuh tangan, tak boleh. Ataupun tak kala berkomo niat dah tak boleh. Kalau kita niat pun mesti niat semula, masuk itulah. Niat ke buka pelih, niat lagi. Tapi bila basuh muka, kena buat semula. Tidak memadau lah mula tadi. Bukan tepat dia. Ataupun mengisap air pada hidung. Jikalau tidak terbasuh sertanya satu juzuk pada muka. Adapun kalau terbasuh satu juzuk, niat tekah buat air hidung. Tapi muka kita kena air dah. Sah? Ni buat air hidung, muka tak kena. Buah ngak peleting. Muka tak kena. Pas niat dah. Tak sah. Kalau kita buah ngak tangan, mesti kena di muka. Pas niat lalu. Tak apa. Tak apa. Seperti dua bibir mulut. Dan jika terbasuh sertanya, terbasuh muka itulah sekali dengan buat air, memadai dengan tidak tafsir, itu tak apa. Dan tafsirnya pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Maka jika kosak ia membasuhkan dia pada membasuh muka, masa dia berkomo tu, dia kosak nak basuh muka lalu, niat pun situ. Tidak wajib kembali membasuhkan dia. Tak kena basuh semula dah. Cuma hak tempat tak kena lagi tu, basuh huspenuh. Dan jika ia kosak sunat juga, ataupun kosak sunat dan membasuh muka, ataupun itlaq, tak ada kosak sekarabuk, wajib kembali membasuh satu juzuk yang tersebut pada 3 surah itu. 3 masalah. Hak mana? Hak kosak sunat saja, ataupun kosak sunat kali dengan basuh muka, ataupun masalah 3 itlaq, kena kembali basuh semula belaka. Satu sebelum pada tu hak daripada hasyiah dalam isap roh atau buat lama sepa dululah. Qauluhu pertamanya niat tu, hak tu daripada kalam hak hawasi hamish muka surat 15. Tamunya niat. Hanya hak mu'alif sendiri ni, pengarang sendiri. Maka tempat niat itu di hati. Adapun berlafaz dengan yang diniatkan itu, maka sunat juga usulli lah. Dan disyaratkan niat itu hendak ada Islam orang nak niat. Orang yang berniat dan tamyiz ketahui dengan yang diniat. Apa yang dia niat dia kena tahu. Dan ketiadaan mendatangnya dengan bagai menafikan niat, seperti riddah yang ada lah, dan memutuskan niat. Dan jika dengan seumpama niat bersejuk-sejuk, nak menyejukkan tubuh sekali pun, maka jika diniatkan wuduk, kemudian diniatkan bersejuk-sejuk, patu kurungan 4 persegi itu, di situ tu naskah asal tu kita tak jelas juga huruf gapo. Lalu tu buat lagu tu. Kalau siapa yang ada naskah sama dengan kita royak tu, tolong tulis masuk dalam tu huruf gapo situ dah, kita tak jelas. Jadi kita lama, bila kita lama tu tak tahu huruf gapo, kita putuh makan di ibu katik. Maka setelah tu gapo wallahu alam. Lepas tu kita buat kurungan 4 persegi, lepas tu kita buat butir dalam. Makna situ ada lagi ibarat. Cuma tak tahu kata gapo. Tidak ingat ia akan niat yang pertama itu. Nescaya berpaling wuduk bagi kerana bersejuk-sejuk. Maka hendak disertakan niat pada hukum. Adapun disertakan dia dengan menyebut hingga akhir wuduk, iaitu sunat. Bukan kata wajib tak. Dan bahawa jangan ditaklikkan niat. Bila kita niat jangan ada taklik. Maka jika katanya nawaitul wuduk insya-Allah, itu tengok tafsir dia, maka pahalanya tafsir. Iaitu jika dikosakkan taklik ataupun itlaq tidak sah. Ataupun kosak tabarruk ambil barakah. Ataupun bahawasan jatuh demikian itu dengan masyiatillah, dengan kehendak Tuhan. Itu sah ia. Mana tu tengok dululah. Dia kata insya-Allah ni kata sebab apa? Kata nak ambil berkat, boleh. Kalau kata atas dasarnya dia taklik, tak sah. Akan satu di sana pula, tak baca lagi mati. Lafaz niat wuduk. Maka niatnya seperti dikata nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu', ataupun nawaitul wudu'. Nawaitul wudu'a lah, bukan nawaitul wudu'i. Baris dia ada silap gitu. Nawaitul wudu'a
ataupun nawaitu fardal wudu'i, ataupun nawaitu raf'al hadasi, ataupun nawaitu taharati anil hadasi. Itu boleh belaka dah. Satu tu ke bawah. Maka disyaratkan pada wuduk itu niat. Karena bahasa wuduk itu perbuatan yang tidak sah dengan tanpa niat. Wuduk kalau tak niat apakah tak sah. Membezakan dia pada adat. Karena hadis riwayat Umar bin Khattab bahawa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hal ini selalu kita dengar sama. Sesungguhnya sah amalan itu dengan niat. Sesungguhnya bagi tiap orang itu barang yang ia niat. Fardu yang kedua daripada 6, membasuh muka. Dan keduanya membasuh sekalian muka. Maka hak panjang muka bagi yang antara tempat tumbuh rambut kepala di atas dan kesudahan dagu, hujung dagu. Hujung dagu sini. Memtekak dah bawah ni. Sini yang panggil bukan muka lah. Dan lebarnya daripada anak telinga sini. Alip piyah. Kepada anak telinga sebelah lagi. Dan jika ada bulu dalam hak muka, bulu misal, bulu tubuh, bulu apa, sama ada jari ataupun lebak, wajib disampaikan air kepadanya serta dengan kulit yang di bawah. Tapi janggut suku, janggut tu nak bahas suku tu. Misal tak bahas, misal kena basuh atau misal. Masalah janggut so depan yang sebut. Satu lagi hak muka perempuan jadi satu masalah ini. Kita sebut sikitlah. Masalah hadul aurah, hak muka perempuan bila pakai semaya, pakai kano pun baik, pakai dakwah luar pada semaya pun baik. Kalau mengikut tarikh muka di sini daripada tempat tumbuh rambut sampai di hujung dagu. Jadi masalah hari ni orang perempuan pakai kano telkung semaya duk bawah. Boleh ke tak boleh? Apa tak? Kita dah kata sekarang ni dah. Dia pas bawah. Hak ni kalau mengikut tarikh muka hak asal tu. Kalau mengikut tarikh muka dia sampai sekat hujung dagu. Bila kita pakai kano pas bawah tu, kalau turun hak asal tak boleh, tapi pendapat ulama Darul Ifta' Misriyah dimaafkan. Sebab tu ada tu di kalangan tutup guru setengah yang muftuakan bahawasanya tak sah semaya kalau kita pakai telkung muka dagu pas luar sikit. Berarti kata jatuh tak apa tak pakai telkung ni. Dia nak pakai nak kata sini. Comel lah tu. Pakai widagu duduk sini boleh pakai telekung muka tu. Kalau pakai pas bawah ni mengikut Darul Ifta' Misriyah hak Mesir lah. Dia jenah mengatakan hak tu dimaafkan sebab susah kita nak jaga. Maknanya kalau kita kata orang perempuan semaya pakai telekung, pakai dakwah, nampak dagu ni, nampak bawah tekak ni sikit. Bukan dia ni bawah sikit pak. Ni hujung dagu sini. Maka tu ulama fiqh kata boleh. Sah semaya tu nah. Gi buka dalam kitab Fatawa Muassalah min Daril Ifta' Al-Misriyah. Jabah panjang situ. Tak. Jabah dengan kaedah dengan masalah pun cukup. Banyak je bahas situ. Sebab berlaku dah setengah mengatakan fatwa kata tak sah semaya. Mau kita pada tu. Tempat kita pada yang fatwakan kata tidak sah semaya ke perempuan bila pakai telekung bawah pada dagu. Maka situlah mesti jabah dah boleh. Boleh. Tapi yang paling auratnya tak atas lah jamil. Tak atas dah. Tak wi jangan nampak tekak bawah tak situ. Dibuka lah tak apa tahu masalah jilid yang pertama dia panjang sangat situ. Hadul aurah. Masalah perempuan. Kita pergi ke dalam ni saat ni luar tajuk sikit. Tapi munasabah kita sebut. Adapun janggut laki-laki dan 2 tali tudung bauklah yang lebat. Tali tudung tepi janggut yang sini ya janggut. Tali tudung ni sini. Tali tudung yang panggil. Tak. Sekira-kira tidak kelihatan kulit di bawah, lebat tak nampak kulit ya. Memadalah membasuh zahir. Basuh luar saja dia. Bersalah yang jarang nampak kulit, sekira-kira kelihatan. Kelihatan tu makna nampak kulit di bawah. Nipihlah dia panggil. Maka wajib menyampaikan air kepada batin dan kulitnya. Tu kena basuh belakang.
Itu kalau janggut laki-laki. Janggut perempuan kita kata ada ketina janggut dah. Basuh belaka. Dan bersalah janggut perempuan dan khunsa dan tali tudung keduanya, maka wajib disampaikan air kepada kulit keduanya. Hak ketina dan orang khunsa ni tak ada kena kecek banyak. Kena perata belaka. Sebab nadi nak ada. Dan jika lebak sekalipun, kerana apa? Nadi ia. Mak jaga orang ketina ada janggut. Kalau ada tu maknanya pelik ada orang tu 1000 orang pun tak temu seorang. Nak basuh. Dan tak dapat tidak serta dengan membasuh muka itu membasuh satu suku daripada kepala. Bila kita basuh muka kena wit telajak le kepala sikit. Nak wit sempurna. Tu satu suku. Dan tengkaknya, tekak pun kena wit kena. Ni pasal aja dagu setakat ni. Legat bawah sikit. Nak wit rata. Dan bahagian di bawah dagu. Tu nak basuh. Padahal dagu, bawah dagu bukan hak muka dah, kena wajib basuh. Yang ketiga, basuh dua tangan. Dan ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku. Dan jika tidak dua siku, diiktibarkan konda kedua. Orang tak ada siku, kira hak ada. Kira hak ada. Bahkan kalau tak ada, kak dia potong demo. Bakal basuh kepala tu ya. Tak kena basuh dah atas pasal anggota tak ada. Orang tangan dekat dia mau setakat ni. Tak ada basuh. Basuh kepala tu dia. Sebab dia tak ada tangan dah. Lepas tu dalil bawah tu. Dalilnya hadis Abi Hurairah. Annahu tawadda'a fa wasala wajhahu ila akhirih. Abi Hajawi. Maksudnya berwuduklah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau membasuhkan mukanya. Maka sempurna ia akan wuduk. Kemudian beliau membasuh tangan yang kanan sehingga masuk pada lengan. Lengan tu lengan ya. Kemudian tangan yang kiri sedemikian juga. Kemudian beliau menyapu kepala. Kemudian membasuh kaki yang kanan sehingga betis. Kemudian kaki yang sebelah kiri pula seperti demikian. Beliau berkata, beginilah saya melihat baginda Rasulullah berwudu. Itu cara Nabi ambil Ismail lagu itulah. Dan wajib membasuh barang yang di atas dua tangan di atas. Gapo di atas dua tangan? Daripada bulu. Daripada bulu. Dan jika lebak sekalipun, nak jika sekali lagi. Walau bulu tu lebak sekalipun. Zahir dan batin. Kena basuh. Kena basuh. Dan dagingnya tumbuh padanya. Pada tangan. Dan jari yang lebih segala kuku semua tu kena basuh. Dan wajib dihilang bahagian di bawah nyonya kuku. Nak basuh ke? Kena buai. Daripada cemar-cemar yang berdegah sampai air ke bawah. Kalau air tak sampai ya masalah kita kena cangutu kereta tu ingat molek tu. Minyak seroleh kuku hitam-hitam. Dia kena basuh molek. Begitu baik habis celah-celah kuku. Sebab minyak ni air tak serah. Kadang-kadang kata nampak dah hitam, bakal tak ada dah. Basuh tak suci. Kena basuh suci dulu, baru tak apa. Dan duri yang ada pada tangan. Kena buat tubik kata. Kalau tidak mudarat lah. Ke bawah. Kalau hudan wajib dihilang. Maka yang dijazamkan dengan dia oleh kebanyakan ulama disyaratkan bahawa tidak cemar tu di bawah kuku yang menegah sampai air ke bawah. Perhimpunan pada ulama. Itulah tu gapo tak tahu tu. Kita tak ada sana. Itulah. Setengah pada mereka itu Imam Ghazali dan Syekh Zarkashi dalam pada keluar. Ada kena buat juga syarat. Dan memanjang mereka itu pada menterjehkan dia. Akad ini masalah. Tak kata wajib kena buat. Jadi soreh oleh mereka itu dengan dimaah pada cemar-cemar yang di bawah kuku. Tidak seumpama tepung. Kalau cuma sikit-sikit itu maah lagi. Dan disyarat oleh Syekh Azra'i dan lain kepada mendhaifkan perkataan mereka.
Mana kata perkara pendapat yang dimaah tu dhaif. Kita hamisnya bukan nama kitab tu, tepi kitab Wisyahul Afrah muka surat 16 atau mak lama cerita ke 1331 sebut marai. Dan tidak wajib dihilang keruping gudih. Keruping ni kuping gudih lah, gudih siap ada kuping dia lah. Tak wajib buat, bukan kena soyak tu tak ambil gitu tak apa, pakai ambil gitu. Dan jika mudah dihilangkan sekalipun tak wajib buat. Dan berlakulah segala hukum ini pada segala anggota wudu. Ikutlah. Di kaki ke di muka ikutlah. Berkata Syadaq Fatani le kitab Buriyah. Tapi nak tengok tu muka le kitab Umdah. Bahasa kita masa tulis tak ada pegang Buriyah dak, pegang Umdah kita taklid. Jilid pertama 126 sampai 128. Ibarat Syadaq ni bukan kita tak Syadaq. Demikian lagi wajib membasuh bating lubang ataupun pecah yang tinggal terbuka. Lubang duk mengangur terbuka nak usah pakai. Dan wajib dikeluarkan bahagian ada pada keduanya, pada lubang dah pecah tadi. Daripada tanah nak buat tubik ataupun daki dan ki itulah ataupun lemuk. Lemuk ataupun ubat yang ditaruh. Kalau ubat kena buai lah. Supaya sampai air ke bawahnya jika menegahkan sampai air. Makna kalau tidak menegah tak apa, tak kena buai. Demikian lagi tahi kuku yang di bawah kuku nak buai tak? Jika menegahkan air sampai ke bawah, wajib keluarkan dia. Wajib dikeluarkan, kena buai. Dan lubang yang tersebut itu wajib sampai kepadanya selama tidak masuk dalam daging. Dan jika ada je seperti bahawa ada bagi masuk dalam daging, masuk pada dalam lah, kita kata duri ke apa tu kan, wajib membasuh zahir dua dalam dak lah. Demikian lagi berlaku hukum seperti pada anggota wuduk dikerjakan sepertinya sama. Hak lain lagi ya. Dan jika terkerak setengah tangi, nescaya wajib membasuh barang yang tinggal. Hak anadah tu kena basuh. Tangi kerak demo lah. Karena yang mudah itu tidak menggugurkan sebab payah. Ini satu kaedah ni. Al-ma'sur la yas apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Itu satu kaedah ni. Qawaid fiqhiyah dia panggil. Ataupun terpotong pada siku, kerak di siku. Berarti bahawa dicabut tulai kepala siku dan tinggal dua tulai yang dinamakan kepala lengan. Kerak potong demo ada tulai lengan, hak atas, hak bawah tak ada dah. Maka wajib dibasuh kepala tulai tu. Adanya pada siku. Ana siku itu perhimpunan 3 tulai. Dia buat kajian tengok kita tak tahu tulai mana lah ni. Di siku ada 3 tulai situ. Ataupun atasnya, yakni atas siku. Maka sunat atas siku ni hak atas ni. Kerak atas pada ni ada lengan atas lah. Maka sunat dibasuh yang tinggal pada lengan. Sunat tak wajib lah. Abang anggota tak ada. Kerana memelihara ke atas tahjil. Mana tahjil ni kita membasuhkan tangan lebih hak yang wajib. Itu tahjil. Kalau gurrah tu di muka. Supaya jangan sunyi anggota pada taharah. Fardu yang keempatnya menyapu satu juzuk daripada kulit kepala pada wuduk ataupun menyapu setengah rambut kepala yang di dalam hak kepala. Dia kait itu rambut adalah hak kepala. Maknanya kalau rambut sudah keluar hak kepala tak sah sapu. Rambut panjang. Sapu hak bawah hujung tak boleh. Apa di humi tak apa. Hujung bawah tak boleh. Dan jika seorang rambut sah dah. Ataupun setengahnya. Setengah kat rambut sekalipun sah. Ataupun kepala seorang rambut yang satu sekalipun. Maknanya tak mesti kata basuh. Seorang rambut pun boleh. Dan tidak memadai menyapu rambut yang sanggu. Sanggu macam retina buat stokor atas kepala tu kan. Sanggu je panggil. Tokor-tokor tak selit buluh. Ataupun selit lidi. Sekira-kira jikalau ditarikkan dia keluar pada hak kepala. Hak tu tak boleh. Keluar hak kepala ni hak bulat atas kepala.
Rambut dia tokor tak seninggi, sapu tak tu. Bila pecah lidi, bolehlah sapu punggung rambut tu tak boleh. Asal rambut tu hak kepala. Kita nak sapu, sapu hak dalam hak kawasan kepala, nak situ sapu. Atas tak apa. Dan memadai pada sapu kepala mana pihak ada ia. Ikutlah lek belakang, kalau lek depan, tengah boleh. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuhkan dia seperti muka, dulu itu sekali pun. Depan atas sikit lah, tak apa dah. Tak ada muka sikit. Dan tidak ta'yin menyapu dengan tangan. Bukan mesti guna tangan, kaki. Tak apa celik oleh kalah, tak apa kaki. Kepala. Dan jika disapu dengan kayu, tak apa umpama. Memadalah sah. Dan jika dibasuh kepalanya ataupun dihantarkan tangan yang basah. Basuh menjiruh tu. Ataupun hantar tangan yang basah, ambil tangan celuk tak atas kepala. Dan jika tidak digerakkan sekalipun, tak ada gosok pergi mari tak tak gitu ya. Memadai dua. Sah juga. Abak sapuh kan? Dia bukan kata gosok, dia sapuh. Dalil dia bawah firman Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Satu lepas dah ayat tu. Dan hadis Mughirah bin Syu'bah wa masaha binasiyatihi wa ala al-imamati wa ala khuffai. Rasulullah menyapuh dengan ubung kepala atas dahi ni, dan di atas sorban dan dua moza. Dua moza yakni dua khuf. Moza tu bahasa Syadau. Kita pun kecek moza katik. Maknanya dua khuf. Kasut stoking yang buat dengan belulai tu panggil khuf. Moza. Fardu yang kelimanya membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Syiah tak basuh dia sapuh ni. Pakai sapuh gitu Syiah. Sebab ada tempat dia dalam ayat tu. Ayat tu tak. Wa arjula, dia baca wa arjuli. Tak. Tempat dia ada cara nahung dia panggil. Maka situ ulama kita dia bahas panjang cara baca baris. Jika tidak memakai moza, dan jika memakai moza wajib menyapuh moza ataupun membasuh kaki atas. Dan sapuh pun boleh. Kalau nak basuh, cak. Dan wajib membasuh bahagian atas keduanya kaki. Apa bahagian itu daripada bulu atau bulu kaki dan lain. Seperti bahagian tersebut pada basuh dua tangan dulu. Dan di bawah tu hatulah. Kali hadis tu lah. Dalil hadis tu kita tak baca. Adapun qira'ah tu wa arjulakum ilal ka'baini. Itu di antara dalil yang suruh kita basuh kaki. Arjula tu atas pada kata wujuha. Fagsilu wujuhakum wa arjulakum. Bukan baca arjuli, bukan atas pada kata apa dah? Ru'usi. Takut baca arjuli kena sapuh ngerti kena atas pada ru'usi. Bagi. Dan wajib digerakkan cicing yang sempit. Cicing kita pakai tangan bila kita ambil air semaya hak ketak tu kena gonye-gonye sikit. Aku air tak apa. Dan diselak-selati segala anak-anak jari kaki dan tangan. Aku rapak selati. Menyelati takhlilul asabi' jika tidak sampai air kepadanya. Makna kalau air sudah sampai sunat, bila air tak sampai hukum wajib. Mereka dengan tersebut dengan diselati ataupun dengan digerakkan jicing. Yang keenamnya tertik. Habis dah ni. Tertik. Tertik ni maknanya teratur lah, turut-atur dia. Jangan duduk pergi basuh kaki dulu. Semaya tak kena. Pada membasuh segala anggota yang empat, iaitu didahulukan basuh muka daripada basuh dua tangan. Didahulukan basuh dua tangan pada menyapuh kepala, didahulukan menyapuh kepala pada membasuh kaki. Itu tertib dia panggil. Akan satu tu ke bawah, yakni wajib bahawa disempurnakan wuduk itu dengan tertib. Maka membasuh yakan mukanya, kemudian dua tangannya, kemudian menyapuh kepala. Itu tertib seperti disebut oleh pengarang di atas. Kemudian membasuh dua kaki kita, bukan dua kakinya kaki lah kita tak kenal dah. Ada firman Allah Ta'ala faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq hingga akhir ayat.
Pada ayat itu menyebutkan fardu-fardu wuduk dengan secara tertib, hak saya sebut. Dan kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahawasanya tidak berwuduk ia melainkan bertertib. Tidak berwuduk ia Nabi. Nabi ni setiap kali ambil air semaya tertib lah. Maka jika meninggal seorang akan tertib dengan sengaja batal wuduknya. Apa tu buku dalam rajak kitab. Mughni, Majmu', Muhazzab, Hawi. Al-Anwar tu kitab tu 3 jilid atau buat Darudiyah bagi Al-Ardabili. Kitab Fiqh Syafi'i Muktamad tu. 3 jilid Al-Anwar. Pengarang nama Al-Ardabili. Dan jika membasuh 4 orang akan anggotanya bersamaan ni satu masalah. Pada kali yang satu dengan izin. Tangan seorang, kaki, kepala, muka sapuh 4 orang sekaligus. Si nak pri buat sekaligus. Basuh sekaligus. Jadi terpakai kedak wuduk. Terangkat hadah mukanya juga. Hal lain tak lah. Hak muka so terpakai. Jika ada niatnya pada ketika basuh muka. Kalau tak ada, tak pakai kat muka. Itu masalah kalau orang basuh 4 orang. Pakai masalah kita menyelai air kaligus mana? Tu lain sikit tu. Dan jika tenggelam yang berhadah kecil di dalam air serta niat akan wuduk, dipadakan dia madapak anggota lalu dah. Kita menyelai pluk dalam kolah besar, niat ambil wuduk. Pakai sah lah. Seni. Nah, dia panggil tertib takdiri. Satu lahzah lah panggil. Adapun kalau hak tadi tak boleh. Dan jika tidak diam ia padanya sekalipun. Bukan kita bergaduh sampai ke setengah minit. Tak. Sebab apa tu? Kerana hasil tertib pada beberapa lahzah yang sedikit juga. Masalah kita menyelai. Masalah orang buat. Tolong jiruh 4 orang tadi tak adil. Dan jika sok ia pada membasuh suatu anggota dulu daripada selesai wuduk, belum pada kita ada sudah air semaya itu kita ada sok. Basuh tak lagi kepala tadi, sok lah tu. Hendaklah dibasuhkan dia. Sapuh, basuh. Dan dibasuhkan anggota yang kamadianya. Jadi hak lepas tu kena basuh semula. Mungkin kita basuh tu tak hak lepas pun kena basuh. Hak kamadian. Dan jika sok ia kamadi pada selesai wuduk, sudah dah weh. Nanti nak semaya, mari sok. Basuh kedak tangan tadi. Ada parah tu, maka tidak memberi bekah. Apa makna? Pakai wuduk itulah kita semaya. Tak kena pergi ambil semula dak dah. Dan tidak wajib yakin rata air bagi tiap-tiap anggota, tetapi memadai oleh ghalib zon juga. Maknanya kita suka kata air rata sudahlah. Bukan nanti kena yakin dah. Habis. Dan wajib dihilangkan segala cemar-cemar yang menegahkan sampai air kepada segala anggota wuduk. Benda-benda kotor cemar, hak air tak sampai kena buang. Melainkan jika pada menghilangkan dia itu masyakkah, kesukaran dan kesusahan yang amat sangat, yang payah sangat, maka tak kena buang lah tu. Seperti bahawa jadi ia satu juzuk daripada badan. Dia ni satu juzuk daripada tubuh kulit kita lah. Yang tidak dapat diceraikan dia daripadanya. Diceraikan dia akan satu juzuk daripadanya, daripada badan tu. Mana kali kita nak becek tu tak boleh buai dah. Kemah doa. Bila kemah doa, maka tu boleh dimaafkan. Dan tidak memadai menyapu anggota yang dibasuh. Anggota kena basuh, jangan dak sapu. Tapi kalau anggota sapu bila kita basuh, tak apa. Kata dah. Macam kepala, kaya kena sapu. Pas kita jiruh lalu, tak apa. Tapi kalau anggota kena basuh, kita sapu. Tak sah. Bahkan tak dapat tidak pada berlari air atasnya. Kena mengalir air. Maka jika tertinggal satu tumpuk kecil, ada sikit yang tempat tak kena air. Yang tidak terkena air pada anggota wuduk. Ikit yang air tak kena. Ada belakang, ada apa. Tidak sah wuduknya. Sehingga dibasuhkan dia dulu. Basuh. Dan dikembalikan membasuh segala anggota wuduk yang kemudian daripada. Hal lepas dah tu pun nak basuh semula. Habis kata. Bermula sunat wuduk itu amat banyak. Ada benda sunat ni. Benda sunat ni. Sunat ni dah banyak. Setengah daripadanya baca bismillah pada awal membasuh 2 tangan.
Bawah. Dan ya akma bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh bismillah saja pun boleh dah. Supaya makan nasi lah. Bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Dan sunat dilebih alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tambah lagi. Dan dilebih oleh Imam Ghazali. Mana ditambah. Imam Ghazali tambah lagi nya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahduruni. Tambah tu lagi tu Imam Ghazali. Dalilnya hadis Nasa'i dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus daripada Anas berkata ya talaba ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Makna jawi menuntut setengah para sahabat Rasulullah akan air wuduk. Maka tak dapat mereka itu. Lalu bersabda Nabi, adakah serta seorang kamu itu air? Nabi tanya sahabat, siapa ada air ketik? Maka dibawa dengan air. Ada setengah tu wari air. Lalu beliau meletakkan tangan di dalam bijana yang ada padanya air itu. Tak tangan situ, kemudian bersabda, ya, hendaklah berwuduk kamu dengan bismillah. Mukjizat Nabi tu, air tubik di jari. Bismillah, bismillah. Bismillah. Maka saya melihat air terpacah-pacah di antara jari Rasulullah. Celah. Pengawal tu dah. Sehingga berwuduk oleh 70 orang pada sahabat. Air sikit ya. Nabi ambil jari tak ada tubik. Mari siapa ambil Bismillah, bismillah mari. Apa 70 orang ambil penuh belakang. Pak kita nak situ ni tawaddau bismillah tu pak kita nak mukjizat tu kita bahas lebat lain tu. Dan auzubillah dulu daripada nyonya bismillah. Belum ada bismillah tu auzubillah dululah. Bawah tu kata madabiri dan sunat ta'awuz dulu daripada tasmiyah. Seperti dikata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi kitab taklid buriah juzuk pertama yang kita tulis satu part ni. Dan jika ditinggalkan bismillah pada awal wuduk lah, awalnya wuduk. Mula-mula ambil ismail lupa bismillah. Dan jika dengan sengaja sekalipun tak ada terlupa saja tinggal. Didatangkan dia pada pertengahan. Didatangkan dia akan bismillah pada tengah-tengah wuduk. Tidak apabila selesai dah. Kalau sudah dak dah. Dia supaya lebat makan juga ni. Kita makan habis minggir baru nak bismillah boleh. Tapi cara bismillah tengok bawah. Yakni maka jika ditinggalkan dia pada awal wuduk dan jika dengan sengaja sekalipun didatangkan pada pertengahannya, maka dibacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini sama dalam lebat kita tinggal lebat makan dan minum. Maka jika sudah selesai wuduk, maka tidak sunat lagi mendatangkan dia akan bismillah. Salah pada makan, makan lain. Kita habis makan dia dah, maka dia sunat dia akan bismillah walau sekalipun sudah selesai pada makan. Sudah makan sedawa bismillah tak apa. Tapi wuduk dah lah. Dalil demikian itu ialah kerana hadis idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa inna siya an yadhkurallah ta'ala fi awwalih falyakun bismillahi awwalah wa akhirah. Apabila kita tahu apabila beki. Apabila buh kepala le bawah sikit. Apabila makan seorang kamu maka hendak menyebut nama Allah. Dan jika lupa menyebut nama Allah pada awal-awalnya, maka hendak kata bismillah awwalahu wa akhirahu. Habis kata. Naik di atas. Dan membasuh dua tapak tangan ni sunat kan? Hingga kepada pergelangan. Pergelangan ni tempat melipat tangan. Basuh tapak tangan sampai pergelangan dulu daripada berkomo-komo. Lepas tu baru berkomo. Turun bawah. Dari sunatkan membasuh dua tapak tangan 3 kali sebelum dipermasukkan kedua tangan itu ke dalam janung. 2 kali. Dan jika yakin suci kedua sekali pun sunat basuh. Ataupun berwuduk ia pada ceret tu bekas kendi. Jak air, ceret.
Maka jika tidak yakin suci keduanya, masa macam mana ni tangi, dimakruhkan celup kedua tangi ke dalam bijana sebelum membasuh kedua 3 kali. Makruh. Karena hadis riwayat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Apabila jaga seorang kamu pada tidurnya, janganlah ia diselamkan tangi ke dalam bijana. Jangan celup lagi. Jangan dibasuh keduanya 3 kali. Maka bahawasanya tidak diketahui. Tidak ketahui ya di mana bermalam tangi. Apa makna di mana bermalam tangi? Dia tak tahu kata di semalam tu tangi diletak kat mana, pergi gapo dia tak tahu. Lepas tu basuh dulu. Dan membasuhkan dua takrib, hadis tu baca sendiri. Dan membasuhkan dua tangan itu sunat pada wudu. Dalilnya kerana hadis Abdullah bin Zaid. Su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dia dah. Hadis ni taqaddama takrib, sebut lepas maidah ni. Itu dalil dia. Dan berkomo-komo di sana. Sunat juga berkomo. Dan mengisapkan air kepada hidungnya, kamar dia pada berkomo-komo. Itu sunatlah. Akan satu tu juga hadis tulang dengan saning. Berkata Dr. Mustafa Bura, masih hidup lagi ni, ulama Syria. Selalu dia ke Malaysia semua ni. Dalam kitab Fiqhul Manhaji, sebenarnya kitab Fiqhul Manhaji bukan dia seorang tu, banyak orang. Ali Sarbiji, ada lagi 3 orang yang mengarang kitab ni. Mustarak. Madmadah itu dengan tangan kanan, dan istinsyak itu dengan tangan kiri. Cara dia. Dalil di bawah tu hadis Abdullah yang sebut lepas lagi, Abdullah bin Zaid. Turun di bawah lagi tu. Dan sunat mubalaghah pada keduanya bagi orang yang tidak puasa. Orang kata mubalaghah mana bersangat teh berkomo dan mengisap air ke dalam hidung nisbah kepada orang tak puasa. Orang puasa sakacailah makruh. Karena disuruh dengan dia dengan mubalaghah. Karena hadis Laki bin Sabrah berkata, "Ya qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu'." وقال النبي أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. Berkata aku, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada saya tentang wuduk. Rasulullah cuba royak cara wuduk pada hamba. Maka sabda Nabi, sempurnakanlah wuduk dengan rukun, syarat dan adab. Dan menyelati ni selak, menyelatilah, telah. Menyelaktikanlah antara anak-anak jari. Dan membalaghahkanlah pada istinsyak. Pada membalaghah ni bersangat tak istinsyak bersungguh. Malaikat bawa akal berpuasa, lepas tu takut masuk air, tak sah. Dan menyapu sekalian kepala. Hak rukunnya 1 juzuk ya, ni sunat. Adapun menyapu 1 suku daripada kepala, maka wajib ia seperti bagai terdulu sebutnya, tu sebut hadah tu. Kalau bawah itu tak baca dah, sebagai mu'allih tu kita baca sendiri dah, kita baca nak takrih kita. Dalil ke-1 di sana. Dalil disunatkan menyapu sekalian kepalanya itu ialah hadis riwayat Ar-Rubai' binti Muawidh ibn Afra'a. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a indaha famasaha ar-ra'sa kullah. Bahawa Rasulullah berwuduk di sisinya, beliau menyapu sekalian kepala. Itu dalil kata sunat seluruh kepala. Satu hadis lagi, dan kerana bahawa Nabi menyapu sekalian kepala itu, kerana hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Lafaz hadisnya anna Rasulullah masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafahu. Summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min.
Rasulullah menyapu kepala dengan dua tangannya. Beliau berhadap dengan keduanya dan membelakangkannya. Beliau memulai sebelah hadapan kepala sehingga pergi dengan keduanya kepada leher. Tekak. Kemudian kembalikan kedua kepada tempatnya dimulakan daripadanya. Tidak cara buat tu. Ni. Dia tak sini, dia pergi ikut belakang. Suk di belakang di leher, kembali mari depan semula pula. Secara sapu. Turun sikit lagi pada takrib tu. Hadis ini menunjukkan di atas disyaratkan sapu sekalian kepala. Dan ini hukum adalah disunatkannya dengan ittifaq para ulama. Seperti kata Imam Nawawi. Di buku kitab fiqh Islami ada bahas itu. Dan menyapu sekalian dua telinga zahir dan batin dengan air yang lain, air hak suku lah. Sapu telinga daripada air sapu kepala. Jangan ambil air sapu kepala tu, air hak lain, air suku sakat. Dalil dia dah sebut di bawah. Karena hadis Abdullah bin Zaid annahu ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha li udhunayhi ma'an khilaf alladhi akhadha li ra'sihi. Maksudnya bahawa beliau melihat baginda Rasulullah berwuduk, maka mengambil bagi dua telinganya akan air yang lain pada air sapu kepala. Maka air baru sukulah, air suku tu. Dan menyelak-nyelak janggut laki-laki yang lebat. Tadi kita dah royak masalah janggut laki-laki kalau lebat, air tak wajib disapakan kepada hak batin. Cumanya sunat menyelakti. Ada. Dan dua tali tudung bau dia tu. Hukum menyelakti janggut itu bawah. Telah berittifaq para ulama mazahibul arba'ah dalam 4 mazhab ni mengatakan disunatkan. Sunat. Seperti berkata Syekhuna guru kami Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab fiqh Islami. Muka surat sikit Dalilnya adalah seperti ternyata di bawah. Dalil kata sunat menyelakti. Hadis pertama diriwayat daripada Osman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Bahawa Nabi adalah beliau menyelakti janggutnya. Itu dalil. Satu laginya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in wa adkhalahu tahta hanakihi wa khallala bihi lihyatah wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Apa maksud hadis? Adalah Rasulullah beliau apabila beliau berwuduk, beliau mengambil air setapak tangi, secekaklah. Lalu dimasukkan di bawah dagu. Kalau ke bawah ni. Ambil air secekak, law ke bawah. Beliau menyelakti janggutnya dengan air itu. Selakti janggut. Dan beliau bersabda, beginilah menyuruhkan daku oleh Tuhanku. Adapun janggut laki-laki yang jarang mata tu. Dan janggut perempuan dan khunsa, maka wajib diselakti akan keduanya. Ini bukan sunat lah. Wajib sampai air. Dan diselakti, menyelakti, ada kata takhlil. Dan diselakti segala anak jari, dua tangan dan dua kaki jika sampai air kepadanya dengan ketiadaan diselakti. Itu sunat ke tu? Sunat menyelakti anak jari kalau air sampai dah. Maka jika tidak sampai melainkan dengan dia dengan diselakti. Seperti segala anak jari yang sangat berdempek, rapat sangat, sekira-kira tidak sampai air, tu wajib, nascaya wajib diselaktikan dia akan anak jari, tangan dan dua kaki tadi. Pendek kata jari, tangan, kaki ni kalau air sampai dah. Sunat menyelakti kalau air tak sampai lagi, maka wajib menyelakti. Itulah. Selama tidak jadi mudarat. Kalau kita tak nak menyelakti sampai ke soyok tangan berdarah, tak payah. Itu dia panggil mudarat, dia panggil. Akan satu turun di bawah lagi. Di antara perkara-perkara sunat lagi lah, ialah menyelakti anak-anak jari, dua tangan dan dua kaki.
iaitu menyelati anak jari tangan itu dengan ditasbihkan antara kedua. Itu tasbih. Ni tasbih, masuk jari, celah jari. Dia panggil tasbih. Tak. Koning pun tak apa. Masuk jari, celah jari. Dan pada anak jari kaki itu pula bahawa dimulai dengan clicking kaki kanan, cara dia, dan disudahi dengan clicking kaki kiri, cara kefiak dia tu lah. Dan bermula demikian itu dengan dipermasukkan clicking tangan yang kiri bagi kaki yang kanan. Lepas tu buat ambil. Koyak ada cara dia tu. Dan clicking tangan yang kanan bagi kaki yang kiri daripada sebelah bawah ke sebelah atas, belik bawah. Alalik bawah gitu. Sesasa gitu. Dalilnya seperti ternyata di bawah. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlayka. Bahawa Rasulullah bersabda, apabila engkau berwuduk maka hendak menyelatikan anak jari dua tangan engkau dan dua kaki engkau. Satu hadis. Hadis yang kedua, satu lagi pada Al-Mustawrid Ibn Shaddad berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsarih. Saya melihat Rasulullah apabila beliau berwuduk, beliau menyelati anak jari dua kaki dengan jari clicking tangan. Dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri. Ada sunat juga. Jadi kita buat kanan dululah, kiri itu turut belakang. Maka makruh didahulukan yang kiri atas kanan. Demikian lagi jika dibasuh keduanya serta. Makruh juga. Anggota habis kena pada dua anggota, kena buat tangan kanan dulu ataupun kaki kanan dulu. Tapi macam muka ni tak boleh buat kanan kiri sekaligus. Semua lalu. Bawah. Yakni disunatkan pada wuduk itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada kedua tangan dan dua kaki dengan ijma' ulama'. Dan bukan ianya wajib dengan ijma', bukan wajib, sunat. Dan disunatkan mendahulu yang kanan pada setiap barang yang ada, ia pada bab takrim. Walaupun tadilah. Kalau bab takrim, bab memeliharakan kita guna kanan seperti wuduk dan mandi dan pakai kain dan pakai baju ke apa dan masuk masjid, semua kanan belakang. Dan lain lagi. Di antara dalil yang disunatkan mendahulu yang kanan itu, satu hadis daripada bagi riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, ya, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Apabila kamu berwuduk maka hendak kamu memulai dengan yang kanan kamu. Kalau anggota dua tu, kalau kita tangan dah sebelah pakai satu lah. Tak kena pinjam tangan orang. Tak. Ada sebelah pakai satu ya. Ada yang kedua yang diriwayatkan pada Aswad bin Yazid daripada Aisyah qalat, kana Rasulullah yuhibbut tayammuna, ya'khudhu bi yaminih wa yu'ti bi yaminih wa yuhibbut tayammuna fi jami'i umurih. Adalah Rasulullah kasih yang akan mengkanankan ni makna guna kanan. Beliau mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan tangan kirinya. Beliau mengambil dengan tangan kanan. Kalau ambil bagai pun milik kanan dan memberi pun dengan tangan kanan. Kanan belakang. Dan beliau suka menganankan pada semua pekerjaan. Hak urusan apa dia buat semua kanan belakang. Ada pun anggota yang mudah disertakan basuh keduanya seperti dua pipi, mata tak tahu. Dan dua tangan. Dua tangan tu mula-mula tu bukan tangan siapa ada siku. Bila kita buka peli kan, tangan. Hak tu pun nak basuh dua tak kena. Pelan-pelan gitu, dia payah. Hak kata kanan dulu ni masalah ni. Hak siapa sekat. Itu dah. Dan dua telinga. Hak tu nak sekaligus tu. Maka disucikan keduanya pada kali yang satu. Maka sekaligus tu. Nah, muka pun sekaligus, pipi tu mana muka lah. Dan ditiga-tiga kan jadi basuh yang disapuh. Apa ada tiga-tiga? Ada atas taslis. Mana sunat kita basuh 3 kali. Akan satu turun di bawah.
Yakni disunatkan pada wuduk itu meniga-nigakan pada semua yang fardu dan yang sunat, kerana mengikut perbuatan Rasulullah pada barang jadi riwayat daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, katanya, ala urikum wudu'a Rasulillah summa tawadda'a salasan. Jaga-jaga aku akan memperlihatkan kamu akan cara wuduk Rasulullah. Aku nak buat wuduk Nabi buat ni, bakat-bakat tengok ah. Kemudian beliau berwuduk 3 kali. Satu anggota 3 kali basuh, 3 kali sapuh. Itu cara Utsman buat. Dan tidak wajib meniga-niga itu, hukum tak wajib, cuma sunat ah. Karena bahawasan Nabi satu ketika berwuduk ia dua kali. Ada satu kali buat dua. Dan satu ketika yang lain pula berwuduk ia 3 kali. Itu menunjuk kata sunat. Itu kerana nak menyatakan haruh. Tetapi yang afdal meniga-nigakan dia. Jadi makruhkan melebih atas 3, 5 kan ni tak boleh. Demikian juga mengkurangkan daripada 3 makruh juga. Mereka kena uzur. Itu tak makruh lah. Karena bahawasan Nabi tawadda'a salasan berwuduk ia 3 kali. Kemudian beliau bersabda, hakadha al-wuduk faman zada ala hadha au naqasa faqad asa'a wa zalama. Beginilah wuduk. Pada siapa yang tambah di atas ini, tambah lebih ataupun mengurangkan daripadanya, sesungguhnya ia telah jahat dan zalim. Mana tak kena dengan cara aku buat lah, jahat dan zalim. Abidan mewalak, yakni berturut-turut. Ini sunat belakang lagi ni. Cari tempat atas berapa lah tadi mula-mula. Lambat lah nak belakang, lambat. Tak apa nak sikit boleh. Setengah daripadanya membaca bismillah. Jadi dan mewalak ni atas sana, atas pada baca bismillah. Setengah daripada nyonya sunat yang amat banyak tu muwalat, tu maktu fa'alah dia. Atas sana. Atas situ. Hak lagi pun atas situlah kalau ada lagi tu. Dan iaitu bahawa tidak hasil. Muwalat tu apa dia? Bahawa tidak hasil perceraian yang banyak antara dua anggota. Demikian lagi antara beberapa membasuh. Jangan wisenggal lama. Dan antara beberapa suku, juzuk anggota yang satu. Bahkan dibasuh satu anggota, kemudian pada satu anggota. Lepas basuh tu jangan widak kering, basuh lalu. Itu mualak. Sunat je kalau kita kata kita duduk rumah, basuh muka, pergi sampai jalan baru basuh tangan, tak ada masalah. Cuma celah-celah yang ada ketuk tu. Kalau ketuk celah-celah tak boleh dah. Itu mualak dan sunat. Tartib wajib, mualak sunat. Ini muzahab kita. Dan antara beberapa suku anggota yang satu, bahkan dibasuh satu anggota kemudian satu anggota, dengan sekira tidak kering anggota dibasuh dulunya pada surah pertama, masalah pertama, dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dulu pada kering basuh kali yang pertama. Maknanya kalau kita kata basuh pak tu air tak kering, kita buat yang kedua dak. Dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dulu pada kering membasuh kali yang kedua. Pada masalah kita taslih tu. Itu kira gitu. Ada pada surah yang kedua. Dan dia tiba membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu daripada yang kering, juzuk yang dulu daripadanya pada surah yang ketiga. Serta sederhana angin dan tabiat dan masa. Kalau panah berdoa tu derah cepat kering, tak boleh kira juga tu. Bawah. Muwalak itu adalah sunat bukan wajib. Dalil mereka ialah hadis anna Ibnu Umar tawadda'a fi suq wa ghasala wajhah wa yadayhi wa masaha bi ra'si. Summa du'iya ila janazatin fa dakhala al-masjid summa masaha ala khuffaihi ba'da ma jaffa wudu'. Bahawasa Ibnu Umar ibni bukan ining. Bahawasanya Ibnu Umar tu berwuduk ia di pekan tu di Kedah lah. Esok beliau membasuh mukanya dan dua tangan serta menyapuh kepala. Kemudian diseru dengan satu jenazah. Orang waktu baik satu jenazah tu dia semaya, lalu masuknya ke dalam masjid. Kemudian beliau sapuh ke atas dua mozah. Atau sapuh. Kemudian pada kering wuduknya. Sudah dah kering dah patut sapuh semula.
Berkata Imam syukur dah tu. Dan hanya sunat mualak ini pada lain daripada wuduk sahibud darurah. Orang yang sahibud darurah ni mualak wajib. Ya kita dah bahas masalah mualak tu sunat tu bukan sahibud darurah. Sahibud darurah ni wajib hak dia. Adapun ia sahibud darurah. Sahibud darurah ni orang yang berkekalan hadas, salisul bauli, perempuan yang mustahadah. Tu sahibud darurah. Adapun ia sahibud darurah, maka mualak itu wajib pada haknya pada diri dia. Kerana sedikitkan hadahnya. Dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa, bukankah tu, beberapa sunat yang lain. Disebutkan dia dalam kitab yang panjang-panjang, kitab besar-besar lagi. Kita cari sana lah. Tapi musannif dia sebut juga bawah tu bukan kita sebut. Hak bawah tu musannif sebut. Kita baca kedua sikit. Baca kedua. Disebutlah kitab panjang-panjang, setengah daripadanya itu bersugi, setengah daripadanya menggosok segala anggota mengiringi berjumpanya dengan air, bertemu dengan air lah, ataupun bersertanya. Dan setengah daripadanya dipanjangkan gurrah dan tahjil. Gurrah tu di muka, tahjil tu di tangan dan kaki, melebihkan hak yang wajib. Dan dipanjangkan gurrah itu dengan bahawa dibasuh serta dengan muka itu dihadapkan kepala dan dua telinga dan dua papai tekak. Dan dipanjangkan tahjil itu dengan bahawa dibasuh serta dua tangan itu setengah lengan, tak pada atas, yang di atas, dan dibasuh serta dua kaki akan setengah betih, lebih tinggi sikit. Dan sehingga dipanjangkan tahjil itu menghabiskan dua lengan, apa habis, dan dua betih, apa lutut dulu. Dan hasil sekurang-kurang memanjangkan itu dengan dibasuhkan sekurang-kurang lebihnya atau yang wajib. Dan kesempurnaannya dengan dihabiskan bagi tersebut. Lutut sampai lutut, lengan sampai di bawah. Dan setengah daripada sunat wuduk lagi berhadap ke kiblat. Sunat tu. Dan meninggalkan berkata pada pertengahan wuduk. Benak katanya, dia kecil lah tengah buat semaya tu. Dengan ketidak hajat ialah pada zikir. Zikir tak apa. Dan dia amat-amatikan tumit. Kena basuh molek tumit ni takut tak kata. Wailul lil aqabi, Nabi kata dekah. Abak tumit tak kata air. Dan ekor mata hujung mata ni, ekor mata yang sebelah apa nak tepi hidung, yang sebelah hidung dan sebelah telinga, dua hujung mata. Dan ni di tempat tip mata, Nabi kata molek. Dan jika di atasnya dinding, mana hail, perkara yang menyekat sampai air seperti tahi mata, wajib dihilangkan dia. Tu kena buat. Bukan dinding rumah tu dak. Dinding mana hail, satir, ataupun dia panggil apa tadi? Manik dia panggil. Dan tidak sunat membasuh di dalam mata. Bukan kena renyah di air dalam mata dak. Bahkan berkata setengah ulama makruh kerana mudarat. Dasarnya dibasuhkan dia apabila kena najis. Dibasuhkan dia ini akan mata hak dalam tu bila najis kena, kita kena kebak celuk air sekaligus. Kerana kerah punya najis ni. Dan setengah daripadanya sunat lagi tu nya adalah meninggalkan menyapu dengan kain. Tak selak kain tuala lah ambil air semaya bila ada kering gitu. Sapu dengan kain bulu. Bahkan disunatkan dia pada mayat dan bagi kerana uzur. Kalau mayat tak apa, sunat kita lak tubuh mayat. Bila kita mandi mayat, ambil air semaya mayat, sapu. Dan kerana uzur tak apa juga. Seperti bertiup angin dengan najis atau menyakitikan dia umpama sejuk doa kita sapuhlah. Dan setengah daripadanya membaca dua syahadah mengiringi wuduk. Lepas pada air semaya tu kah? Apa dah? Doa lepas semaya ke apa? Kepala dia sikit dah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Allahumma inni tawabin. Atau doa tu. Tu syahadah dia panggil. Mungkin dia pada sebut. Kita tak ada dah kali. Tak ada sebut. Tu doa syahadah dia panggil. Dan setengah daripadanya sunat diminum air yang lebih daripada wuduk. Kita minum air kita lebih baik semaya. Kerana hadis bahasa Jawi, bahawasanya padanya sembuh pada segala penyakit. Ini tak ada nak cari. Minta tolong cari hadis ni. Hadis ni minta tolong cari. Bahawasa padanya pada air yang lebih daripada wuduk yang kita minum tu dari sembuh daripada segala penyakit. Yang mana tak tahu hadis ni. Dan beberapa sunat lagi bagi wuduk banyak lagi.
Maka makruh pada wuduk berlebih-lebih pada air, seperti bahawa lebih pada 3 kali dengan niat wuduk, ataupun diambil pada satu cebok lebih pada bagai memadai akan anggota. Dan jika dicebok, cebok tu cedok lah, cebok daripada lauk sekali pun. Intaha muallif tu wa wisahul afrah. Kita wadu rehat sekejap dulu. Bismillah kita baca. Bab nawaqidil wudu, wallahu a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana tul arifin dawr qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.